Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Aiman bin Abdul Ghani, bernombor matrik AB20002 dari program BBE dan saya dari Negeri Kedah Darul Aman. Sekarang saya akan membentangkan jawapan untuk tugasan webinar rancangan orientasi sekolah ni. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Untuk jawapan yang pertama, apa yang saya faham tentang iklim sekolah ni? Iklim sekolah ni ialah suasana ataupun kualiti dan ciri-ciri kehidupan di sekolah, perkara yang dilakukan seharian di sekolah ataupun budaya sekolah. Maksudnya iklim sekolah ni adalah perkara yang kita lakukan seharian di sekolah, aktiviti yang kita lakukan di sekolah, apa yang kita belajar, apa yang kita buat, dan seterusnya. Iklim sekolah juga boleh didefinisikan sebagai suasana sekolah yang dirasakan sekitarannya itu selesa, tenteram, kondusif bagi melaksanakan sesi pembelajaran. Okey, untuk nombor satu yang kedua adalah tiga situasi yang pengaruhi iklim sekolah tu, iaitu dari segi ada tiga, iaitu dari segi pengurusan, prasarana dan kurikulum. Jadi untuk yang pertama tu dari segi pengurusan, iaitu pengetua juga sentiasa memberi sokongan kepada guru terhadap amalan pengajaran mereka dan menggalakkan mereka menggunakan inovasi dalam kerja seharian mereka. Maksudnya di sini dari segi pengurusan tu adalah pergaulan di antara kaki tangan di sekolah itu sendiri memainkan peranan yang penting dalam sesebuah sistem sekolah tu. Jadi jika pergaulan di antara pentadbir dan pendidik, jadi apabila pergaulan mereka berjalan dengan baik, maka sebuah sekolah tu, iklim sekolah tu, suasana sekolah tu akan menjadi lebih baik. Dan yang kedua dari segi kurikulum. Walaupun mereka mengamalkan panduan kurikulum yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan, guru dibenarkan menggunakan kreativiti mereka semasa mengajar. Maksudnya walaupun guru itu dia terikat dengan kurikulum yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, tapi guru boleh menggunakan idea dan kreativiti mereka sendiri untuk menyampaikan pengajaran supaya sesi pengajaran mereka menjadi lebih baik dan menarik untuk murid. Dan yang ketiga dari segi prasarana. Pelajar dan guru di sekolah merasa sangat selesa ketika berada di perkarangan sekolah. Persekitaran sekolah sentiasa berada dalam keadaan bersih dan teratur. Jadi prasarana sekolah tu juga memainkan peranan dalam iklim sekolah, iaitu apabila suasana di sekolah itu bersih, aman, jadi sebuah sekolah tu akan menjadi harmoni dan sesi pembelajaran juga akan berjalan dengan lancar. Okey, kita beralih kepada yang kedua, iaitu soalan yang kedua, apakah kepentingan menyediakan takwim aktiviti sepanjang tahun? Okey. Jadi yang pertama adalah meningkatkan keyakinan diri guru pelatih sebelum masuk mengajar. Jadi takwim ni kita boleh katakan sebagai persediaan awal seseorang guru tu untuk mereka bersedia sebelum mereka menyampaikan sesuatu pengajaran kepada pelajar. Jadi melalui takwim ni mereka boleh merancang apa yang hendak disampaikan oleh pelajar. Oleh itu apabila mereka masuk kelas, mereka akan lebih bersedia dengan apa yang hendak mereka sampaikan kepada murid. Dan yang kedua adalah menyediakan satu siri aktiviti untuk membantu murid mengubah sikap, kebiasaan, kebolehan dan pengetahuan yang ke arah yang dikehendaki. Jadi takwim ni juga mereka boleh merancang aktiviti yang hendak dilakukan bersama murid. Dengan aktiviti ini secara tidak langsungnya ia dapat merubah sikap murid, pengetahuan murid, menambahkan pengetahuan murid, merubah kebiasaan murid itu. Jadi melalui takwim ni juga mereka dapat mencapai tahap pengetahuan yang mereka kehendaki untuk mereka sampaikan kepada murid di dalam kelas. Okey, untuk yang kedua pula adalah
satu aktiviti yang merangkumi aspek jari, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Seperti yang disebutkan oleh panel pada webinar tu, untuk beliau terlibat dalam aktiviti sukan dan permainan, iaitu bola jaring. Bola jaring ni merupakan aktiviti fizikal yang melibatkan fizikal. Oleh itu, kita boleh klasifikasikan sebagai dia berkaitan dengan jasmani, iaitu tubuh badan kita. Untuk emosi pula, berkaitan dengan emosi, panel juga ada sebutkan program kolaboratif Guru Muda SPM. Program kolaboratif Guru Muda SPM ni memberi peluang kepada pelajar mencungkil bakat pelajar dalam menyampaikan sesuatu pengajaran kepada rakan mereka yang lain. Secara tidak langsungnya, ia memainkan emosi pelajar itu sendiri kerana ia memberi keberanian dan memberi motivasi kepada pelajar untuk menjadi lebih baik dalam masa yang sama, dapat menyampaikan apa yang mereka fahami kepada rakan mereka yang lain. Dan untuk rohani, terdapat juga perkampungan SKS, iaitu perkampungan Sekolahku Sayang. Dalam perkampungan SKS ni ada aktiviti qiyamulai, iaitu melibatkan kerohanian. Iaitu aktiviti qiyamulai ini dapat meningkatkan tahap kerohanian di dalam diri pelajar supaya mereka lebih kuat dalam menempuh suasana pelajaran di siang hari. Dan akhir sekali adalah untuk intelek. Untuk intelek ni pula terdapat program pemata PT3, SPM dan STPM. Program pemata PT3, SPM dan STPM ni ialah satu program penyediaan awal lah kepada calon PT3, SPM dan STPM bagi mereka menghadapi suasana peperiksaan yang sebenar. Dengan program ini mereka dapat bersedia dari segi intelek mereka, iaitu mereka mengulang kaji balik apa yang mereka telah pelajari di awal tahun. Dan kita beralih kepada soalan yang ketiga, apakah perbezaan antara guru sebelum abad ke-21 dan guru abad ke-21? Okey, untuk guru sebelum abad ke-21 ni, ia lebih berpusatkan kepada guru. Maksudnya, gurulah yang menyediakan nota, gurulah menyediakan latihan, gurulah beri tunjuk ajar. Maksudnya, hanya guru saja yang memberi kepada pelajar. Jadi, semua dan pelajar juga bergantung 100% kepada guru. Apa yang guru sampaikan, mereka ambil dan mereka hadam. Dan guru juga lebih memberatkan pengetahuan. Dan guru juga lebih memberatkan pengetahuan ni, maksudnya guru masuk ke dalam kelas dan hanya menyampaikan sahaja fakta-fakta dan topik-topik pelajaran di dalam kelas semata-mata. Mereka hanya menyampaikan sahaja. Dan untuk kita tengok pula apa bezanya dengan guru pada abad ke-21. Pada abad ke-21 ni, ia lebih berpusatkan pada murid. Maksudnya, guru berperanan sebagai pembimbing sahaja. Tidak seperti dahulu, guru hanya memberi dan memberi. Dan tetapi pada abad ke-21 ni, guru hanya berperanan sebagai pembimbing. Berpusatkan murid ni kita boleh katakan sebagai murid itu diletakkan di dalam sebuah kumpulan dan guru memberikan tugasan, dan mereka murid itu perlulah berbincang sesama mereka, dan jika ada pertanyaan dan perkara yang tidak difahami, barulah guru itu akan memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada mereka. Tidaklah seperti dahulu, guru hanya memberi sahaja kepada mereka dan mereka hanya menunggu sahaja guru itu memberi kepada mereka. Dan guru juga lebih memberatkan kemahiran. Pada abad ke-21 ni, kemahiran merupakan sesuatu yang sangat diperlukan kerana pada abad ke-21 ini, semua perkara yang hendak dilakukan memerlukan kemahiran. Jika murid itu ada kemahiran, jadi mereka boleh mengaplikasikan pengetahuan yang mereka ada melalui kemahiran yang diajarkan oleh guru.
Okey, dan yang ketiga yang ketiga yang seterusnya adalah kesan apabila pada sekolah tu apabila tidak seiring dengan teknologi. Apabila sekolah itu tidak seiring dengan teknologi, maka pelajar di sekolah itu akan hilang daya tarikan dan minat untuk mereka belajar di sekolah. Hal ini disokong oleh kajian daripada Terkel 2011 berpendapat bahawa pelajar hari ini berinteraksi dengan lebih banyak lagi dengan telefon mereka antara satu sama lain, yang menyebabkan mereka terlepas pengalaman penting termasuklah penlibatan kokurikulum. Okay, kita ketepikan kepada penlibatan kokurikulum tu, kita lihat pada isi yang utama, iaitu pelajar hari ini berinteraksi dengan lebih banyak lagi dengan telefon mereka antara satu sama lain. Maksudnya pelajar hari ini lebih tertarik dengan teknologi digital. Apabila mereka menghabiskan banyak masa dengan teknologi digital, jadi apabila di sekolah tu tak ada teknologi digital yang seperti yang mereka ada di rumah, jadi secara tidak langsungnya mereka akan hilang minat lah untuk mereka belajar di sekolah. Jadi sekolah itu perlulah mengikut peredaran zaman, kerana pada zaman sekarang ini teknologi digital itu merupakan perkara yang biasalah dalam kehidupan seharian kita. Jadi apabila sekolah itu mempunyai teknologi digital, maka murid di sekolah tersebut akan lebih tertarik untuk meneruskan sesi pembelajaran. Okey, seterusnya. Okey, untuk kesimpulannya, saya sertakan dua kesimpulan, iaitu yang pertama, selain ibu bapa, guru berperanan dalam mendidik sasiah dan peribadi murid di sekolah. Seperti yang kita ketahui, guru ni dia merupakan ibu bapa yang kedua selain ibu bapa kita di rumah, di sekolah. Jadi guru di sekolah ni sebagai pendidik dalam masa yang sama memainkan peranan sebagai ibu bapa dalam mengetahui masalah pelajar, dalam mendidik pelajar, menegur pelajar. Mereka tidak semestinya perlu menyampaikan pengajaran semata-mata, tetapi mereka juga bertanggungjawab untuk mendidik dari segi sasiah dan moral pelajar untuk mereka menjadi insan yang lebih baik pada masa akan datang. Dan yang kedua adalah guru haruslah selangkah ke hadapan, terutamanya dalam bidang teknologi pada abad ke-21. Maksudnya sekarang ni macam yang kita lihat, pelajar tu lebih mahir. Pelajar sekarang ni lebih mahir daripada guru itu dari segi bidang teknologi. Jadi apabila pelajar yang lebih mahir dan guru pula tidak seberapa mahir, jadi terdapat jurang di situ dan akan mengakibatkan sesi pembelajaran di sekolah akan sedikit terganggu. Jadi guru perlulah mengambil inisiatif, haruslah selangkah ke hadapan dalam memahami dan mempelajari bidang teknologi untuk mereka setara dan sama-sama dengan pelajar, dengan murid itu sendiri, untuk menjadikan suasana pembelajaran itu lebih menarik dan lebih efektif. Okey, untuk tugasan ini juga saya sertakan dengan sumber rujukan. Terdapat 5 sumber rujukan yang saya peroleh daripada internet. Okey, dapat 5 dan saya rasa setakat itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.